Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah apa dah? Muka surat 12, dua daripada bawah. 12. Ya. Okey. Muka surat yang ke-12. Okey. Untuk muka surat yang ke-12, kita masih lagi dalam perbendaharaan kata di muka surat yang ke-7. Ke surat 7, madhinya ialah qala, telah berkata, yaqulu, sedang berkata ataupun berkata, qul, katakanlah, la taqul, jangan katakan. Okey. Jadi muka surat 12, baris kedua daripada bawah. Sebelum saya baca, ada sedikit lagi ulasan sekali lalu saja. Alhamdulillah ramai yang dah hantar latihan, walaupun masih ada lagi yang belum hantar. Jadi ada yang saya tanda salah, walaupun dia bukanlah salah yang sampai berusaha masuk neraka dan sebagainya, tidak. Tapi salah di situ kerana dia tidak perincikan. Itu je masalah dia. Kalau dia tulis terjemahan kamu, yang ini saya dah sebut banyak kali kamu tu, kamu yang mana soalannya? Kamu tu ada atas sekali, ada tengah-tengah, ada bawah. Jadi kalau seorang kena sebut kamu seorang, kalau dua kena sebut kamu berdua, kalau ramai kena sebut kamu semua. Kalau sebut kamu saja saya tak tahu kamu mana. Jadi itu yang saya salahkan. Walaupun mungkin okeylah. Kemudian macam Ammar pun sama Kalau arahan tu kepada kamu semua perempuan, kena sebut perempuan lah. Jangan sebut kamu semua, sebab ada kamu semua lelaki, kamu semua perempuan. Itu maksud saya. Dalam bab tu memang saya agak straight, saya detail. Biasanya saya salahkan saja. Maknanya kadang-kadang jawapan tu sudah okey, cuma dia tidak nyatakan perincian berapa orang di situ. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ini macam tips senang je lah. Kalau terjemahkan amar, kalau terjemahkan nahi, maknanya tapak tangan amar tinggal 2 jari. Tapak tangan nahi pun tinggal 2 jari. Maknanya, kalau siapa yang terjemahkan amar dengan nahi, tiba-tiba ada mereka sahaja, memang out lah. Amar dengan nahi tak ada orang ketiga. Amar dengan nahi, arahan dan larangan, kita hanya tujukan kepada orang kedua saja. Awak seorang, awak berdua, kamu semua. Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi kalau terjemahan tu tiba-tiba, janganlah mereka semua makan. Macam mana pula arahan tu kepada mereka? Jadi maknanya, automatik salah lah. Jadi cek betul-betul walaupun ada yang 4-5 kali tanya. Alhamdulillah, berusaha nak tanya. Tapi tak jumpa-jumpa juga. Jadi semua tu ada di jari saja. Ini bukan ada nota rahsia yang tersembunyi di peti besi. Kita tak ada. Nota tu tengok jari tu saja. Cek saja yang kita dah belajar. Semak betul-betul. Okey. InsyaAllah nanti akan jumpa jawapan di situ. Okey. Kembali ke nota kita. Muka surat 12. Kita sudah masuk kepada fi'il mudhari'. Yaqulu.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa dan min daripada. Okey. Literally kita kata daripada. Tapi kalau makna konteks kita kata apa? Sebahagian daripada. Macam mana nak tahu sebahagian? Sebahagian lah. Sebahagian bukan separuh, separuh lain. Sebahagian. Contohnya, saya nak beberapa orang daripada awak ni tak perlu datang hari ni. Maknanya sebahagian lah. Some boleh, part of boleh. Itu masuk min tu. Dia bukan separuh, separuh lain. Jadi, nak tanya boleh? Ya. Dari kalangan boleh tak? Boleh juga. Konteks tu maknanya boleh. Wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Sebahagian daripada manusia man, orang yang, okey, dan sebahagian daripada manusia itu ada orang yang yaqulu, dia berkata, ada orang yang dia mengatakan amanna, kami beriman, kami telah beriman billahi, dengan Allah, wa dan al-yaumi, hari, dan hari al-akhiri, akhirat. Jadi perkataan itu kalau kita tambah ta marbutah di belakang, jadilah dia akhirah. Tapi kalau kita jadikan dia muzakkar, kita buanglah ta marbutah itu, jadilah dia akhir sahaja. Jadi maksud akhir tu apa? Akhir. Jadi alam yang akan kita jumpa nanti di sana, sama ada syurga atau neraka, itu adalah alam kita yang last sekali, final. Sebab itu dia panggil akhir. Kita panggil akhirat daripada perkataan akhir. Okey, lawan dia apa? Awal. Lawan kepada akhir adalah awal. Kalau muannas awal apa? Ula. Awal tu muzakkar. Muannas dia apa? Ula. Sebab tu Allah kata apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ula ni yang mana? Ula di dunia kita ni lah. Allah kata benar-benar hari yang akhir itu lebih baik bagi kamu minal ula, daripada yang awal. Yang awal yang sekarang ni lah. Itu yang kita baca dalam surah Ad-Duha kan. Okey. Kemudian baris yang terakhir, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey. Ini kita kena. Ustaz, saya pun nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya muka surat berapa Ustaz? Yang mana satu? Nombor 11 yang mana ya? 12, bukan 11. 12 saya buka kat 12 tapi baris terakhir sekali. Baris yang terakhir. Wala taj'alu. Wala taj'alu. Mana ya? Salah kertas kot. Salah kertas. Salah kertas tu. Okey. Idza qada amran. Cuba lihat perkataan qada. Cuba lihat qada. Okey. Saya share dia punya madhi dia. Itu mudhari' dia. Jadi madhi dia apa? Madhi tu qada tu lah. Qada tu madhi. Mudhari' apa? Yaqdi. Alright. Okey. Di sini lahirlah perkataan siapa? Qadhi. Qadhi. Salah kita Tok Kadi sekarang ni akad nikah je. Tugas dia dah terhad kepada akad nikah. Makna asal qadha itu apa? Apa kita kata qadha dan qadar?
Qadha itu apa? Ketetapan. Okey, keputusan, ketentuan. Jadi asal-asal perkataan qadhi dalam Islam itu adalah apa? Judge. Qadhi itu adalah orang yang membuat keputusan. Dulu hakim lah. Sekarang ni qadhi akad nikah je kerja dia. Alright. Jadi qadha yaqdi. Alright. Masdar dia apa? Masdar dia ada satu perkataan tapi kita faham lain. Kita sudah faham perkataan ini lain. Kita faham apa? Kita faham lawan kepada sembahyang tunai, sembahyang qadha. Qadha'an lillahi ta'ala. Installment lah. Kan? Jadi yang kita faham tu sudah lawan kepada adaan. Adaan tu tunai. Sebenarnya makna qadha tu menunaikan juga. Kalau ikut betul-betul lah. Kalau di luar daripada niat solat, qadha tu maksud dia apa? Melakukan. Dia tak ada kena-mengena perkataan qadha tu dengan hutang, bayar hutang ke tidak. Mana asal dia ialah melakukan. Okey. Sebab tu dalam bahasa Arab, perkataan yang halus untuk anak murid cakap depan cikgu nak pergi toilet, qadha hajat dia kata. Saya nak qadha hajat. Dia tak boleh, saya nak berak cikgu. La ilaha illallah. Berak. Kalau orang Johor berak pula budak ni. Itu selamba je. Jadi dia kata qadha hajat. Maksud qadha hajat? Masalah dia kata nature call. Kan? Apa itu nature call? Itu bahasa halus dia lah. Panggilan alam semesta yang tidak boleh dielakkan. Kita kata P. Kita kata perkataan lain adalah nature call gitu ya. Jadi qadha hajat itu bahasa halus. Apa maksud qadha hajat? Nak tunaikan hajat. Ada hajat yang perlu saya tunaikan. Apa hajatnya adalah okey. Iza qadha, dan apabila dia menetapkan. Qadha di sini maknanya Allah menetapkan sesuatu. Iza qadha amran. Kita belajar amar itu ialah kata kerja suruhan. Di sini amran jadi apa? Boleh jadi urusan, ketetapan, ketentuan. Dan apabila dia menetapkan suatu ketetapan, suatu perintah, suatu ketentuan, maka inna sesungguhnya. Okey, sebulatkan ma di situ. Ma ni dia unik sikit. Kadang-kadang dia boleh jadi soalan. Tak apa, nanti lepas kelas nanti saya bagi kertas tu, saya dah ada kelas-kelas lain ni dia masih lagi bermasalah. Dah terjemah banyak kali, min pun tak ingat dah. Min apa, ila apa, itu sayang. Itu lebih kurang 10 perkataan je. Perkataan-perkataan kata sendi dengan penyambung ni, kalau kita boleh ingat 10 tu, itu sudah melegakan lah. Dia bukan main, dia bukan perkataan yang core ataupun main dalam ayat. Tapi kalau kita start kat situ, letih kita duk ila tak ingat-ingat. B pun tak ingat contohnya. Itu benda asas lah. Jadi ada setengah kelas tu saya bantu, saya typekan. Nanti saya bagi. Okey. Jadi di antara ma, ada juga dalam tu saya masukkan ma. Ma ni pun antara yang unik dalam bahasa Arab. Sebab, ya, salam. Okey. Sebab ma tu dia boleh jadi soalan. Ma rabbuka? Ma ismuka? Itu dia jadi siapa ataupun apakah. Okey. Kemudian dalam setengah-setengah ayat dia boleh jadi apa? Dia boleh bermaksud yang, apa yang, apa-apa yang. Kadang-kadang dia bermaksud tidak. Ma fi qalbi ghairullah. Tiada ataupun tidak. Okey. Tapi dalam ayat ini ma dia ada kerja khas. Dalam ayat ini ma itu dia gandingkan dengan inna. Normally inna ini kita terjemahkan apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi bila dia masukkan ma di situ,
Dalam istilah grammar dia kata lil hasri, untuk apa? Untuk kita menghadkan, kita block. Maknanya benda lain tak boleh masuk. Jadi macam mana nak terjemah dalam bahasa Melayu, dia kata fa maka innama, hanya sesungguhnya. Dia tambah hanya. Okey. Fa innama, maka sesungguhnya, yaqulu, dia berkata, Allah berfirman, la hu, la bagi, hu tu balik kepada amran tadi. Wa idza qada amran, hu tu kembali kepada urusan, perintah, ketetapan. Ini dah kelas tinggi ni, jangan pula yaqulu lahu, dia berkata kepadanya seorang lelaki. Ilah lelaki mana lagi? Hu tak semesti orang. Okey. Kalau lelaki, lelakilah. Kalau tidak, kita tengok benda apa yang disebut di situ. Jadi referennya ialah amran. Yaqulu lahu, dia berfirman baginya, kepadanya, kepada urusan tadi, kepada perintah tadi. Apa yang Allah firman, kun, jadilah. Jadi kun ini pun adalah fi'il amar. Kun fi'il amar. Amar asal. Bila dia amar asal, kita tujukan kepada anta. Kalau manusia, jadilah awak seorang lelaki. Tapi dalam ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada amran itulah. Kepada urusan itu. Kun, jadilah engkau. Jadi selepas itu yakun. Yakun tu mudhari' dia. Kana yakunu. Kun. Jadi sebab itu dia terjemah apa? Kun, jadilah, fa maka yakunu, menjadilah ia. Okey, menjadilah ia. Alright. Okey. Jadi cukuplah diskaun yang kita berikan pagi ini. Kita serahkan kembali mikrofon dan aiskrim ini kepada pelajar-pelajar yang ada. Tak kisahlah siapa-siapa, jangan risau. InsyaAllah yang dah disebut 15 kali pun jangan kecil hati. Yang tak sempat disebut pun jangan kecil hati. Sebab ini tidak ada kroni dan sebagainya, berdasarkan siapa-siapa saya nak sebut, saya sebut macam itu je lah. Okay, alright. Hari ini kita start dengan huruf Z. Silakan. Yang tak akhir sekali. Alright. Siapakah nama yang tak akhir sekali? Cuba tengok. Z-A-I-N-U-N. Last sekali. Silakan. Jadi kalau sebut Z, yang N jangan risaulah. N ke G ke jangan risau. Tak kena ya. Alright. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu yaqulul wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa dan Allah Ya. itu dia berkata al-haq, hak, wa huwa, dan dia yahdis sabil. Tak tahu yang tu. Sabil apa sabil? Jalan. Fi sabilillah. Okey, Datuk sebelah sambung. Dah terlanjur berjemaah tu. Ya. A'udzubillahi fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ya. Maka dia berkata ma hadza,
hadza ini Ha. ini adalah illa bukanlah kecuali asatirul awwalin, apa nama, sihir asati Aha. awal. Oh. Maka dia berkata ini adalah sihir yang awal. Oh, sihir yang awal. Okey. Alhamdulillah. Tak apa. Asati. Tak apa, terima kasih. Tengok yang kembali ke yang Datin Zainal baca tadi. Okey. Wallahu yaqulul haqq. Dan Allah lah yang mengatakan. Dan Allah mengucapkan, mengatakan, menuturkan al-haqqa, kebenaran. Dan Allah menuturkan kebenaran. Wa huwa, dan dia yahdi, daripada hada. Madhi dia apa? Hada. Allahumma hdini fi man hadaita. Hada apa? Telah beri hidayah. Hada itu telah beri hidayah. Okey. Mudhari' dia yahdi. Hada yahdi. Okey. Jadi hada itu mudhari'nya yahdi. Menghidayahkan. Memberi petunjuk. Susah sangat tulis guide saja, guide. Wallahu yaqulul haqq, dan Allah itu mengatakan kebenaran. Wa huwa, dan dialah yahdi, yang memberi petunjuk, yang memberi panduan, as-sabil, jalan. Maknanya beri panduan ke jalan yang benar. Okey. Seterusnya, cuba tengok yang seterusnya tadi tu. Ini kena hati-hati. Siapa yang masuk kelas perbualan, sila hati-hati. Ada sedikit perbezaan di situ. Kalau masuk kelas perbualan, kita diajar dengan soalan ma haza, what is this? Kelas basic kan. Cikgu tunjuk pen. Ma haza, haza qalamun. This is pen. Ma haza, haza kitabun. Itu ma haza lah. Jadi sama tak ejaan? Sama. Tetapi dalam ayat kita, ini kita pernah sebut dulu. Jadi kalau terlupa catatlah. Tak apa, catat banyak kali pun tak apa. Ini ialah perkataan ma yang datang sekali package dengan illa. Nampak tak? Ma di sini dia datang sekali package dengan illa. Tapi dia tidak semesti sebelah menyebelah. Jadi kalau ma itu datang dengan illa, ma akan bermaksud tidaklah kecuali. Dia jadi nafi kat situ. Tidaklah melainkan. Tidaklah kecuali. Okey. Kemudian di situ ada perkataan yang ini kalau kita jarang jumpa susah sikit lah. Dia punya singularnya ialah usturah. Usturatun. Arab kata usturah. Dalam ayat kita tu jamak dia. Asatir. Ini saya besarkan sikit. Kalau yang tak nampak saya besarkan. Usturah. Setengah kata asturah, setengah kata usturah. Jadi dia punya jamak dia apa? Asatir. Saya pun baru saya tahu. Rupanya apa? Saya dah ingat nama dia. Rupanya dia pakai perkataan ini. Dulu bekas wartawan utusan yang daripada Thailand tu. Astora Jabat.
Jadi rupanya dia memang duduk di Arab puluhan tahun dan berkahwin dengan orang Arab pun. Dia memang mahir cakap Arab. Jadi saya ingat nama dia, Jabat tu nama kampung dia dekat Patani, daripada Pekan Jabat. Jadi rupanya Usturah ataupun Asturah ini ialah dia dulu menulis cerita, jadi cerita dongeng. Penglipur lara. Jadi jamak dia asatir, dongengan-dongengan. Jadi setiap kali Nabi datang bawa wahyu, bawa hidayah, orang kafir kata apa? Ini semua penglipur lara ajalah. Faqalu, maka mereka berkata, fayaqulu, maka mereka mengatakan, mahaza, tidaklah ini, tidaklah Al-Quran ini, tidaklah wahyu ini, illa melainkan asatir, dongengan-dongengan, repekkan. Tak ada bahasa Melayu repekkan, jangan buatlah. Al-awwali, orang-orang yang awal, orang-orang yang terdahulu. Okey, itu maksud fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Okey, seterusnya doa ni. Agak panjang sikit doa ni. Alright. Ya. Silakan. Ya. Datuk Encik baca doa bagi ni, kita aminkan. Silakan. Ya. Datuk Encik jadi imam lah, kita jadi makmum. Silakan. Mikrofon. Okey, silakan. Saya rasa tak boleh kot. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Okey, baca okey dah? Terjemahan tak? Apa tu? Baca okey dah tu? Nak tengok terjemahan tak? Kita faham. Allazini Allazina. Orang yang. Orang-orang yang. Orang-orang yang yaqulu. Nah. Mereka berkata. Okey. Boleh ke? Alright. Okey. Rabbana, Tuhan kamu. Tuhan. Tuhan. Tuhan kami. Okey. Amanna. Innana. Innana. Sesungguhnya. Nah. Kami. Amanna. Kami beriman. Kami beriman. Wa maka afaghfir. Afaghfir ni. Fi'il amar tu, fi'il amar tu. Ghafara. Maksud ghafara? Tak ingat lah. Ghafur apa ghafur? Sifat Allah ghafur apa? Ghafara tu telah ampun. Ighfir, ampunkanlah. Ampunkanlah. Itu fi'il amar. Lana bagi. Zunubana. Nah belum gitu. Bagi kami. Zunubana. Minta ampun apa? Dengan kami zunubana. Kita minta ampun apa dia? Apa yang kita minta ampun? Allahu Akbar. Tak, kita minta ampun apa? Dosa-dosa lah. Zunubana, dosa-dosa kami. Wa qina dan
wa qina azabannar. Dari api neraka ni. Okey. Azab. Alright. Okay. Tak apa. Maknanya dapat 70% kira dulu tu alhamdulillah. Allazina, orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman, fa maka ighfir, engkau ampunilah, engkau berilah keampunan, lana, bagi kami, zunub, dosa-dosa, zunubana, dosa-dosa kami, wa, dan ki, ki, engkau peliharalah, engkau lindungilah, na, kami, engkau peliharalah kami daripada azaban nar, azab api neraka. Itulah terjemahan dia. Okey. Alright. Seterusnya. Terima kasih Ustaz. Sama. Silakan Wan Zahra dengan segala hormatnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, sebelum tu nak tanya sikit. Ah. Saya tugas jawapan saya salah. Apa yang betulnya Ustaz? Nombor 2. Apa tu? Ni, yang page nombor 2 tu. Aha. Yang ada wahai Daud, sesungguhnya Ustaz tanda salah. Kenapa? Tak faham lah. Apa jawapan dia? Saya tulis, wahai Daud, sesungguhnya awak seorang lelaki telah menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dekat mana awak telah jadikan? Saya tanya balik soalan. Dekat fi'il madhi, imbuhan na tu tak ada awak. Simple dia tu. Itu saja dia punya cara jari dia macam tu. Itu soalan madhi. Bila soalan madhi hanya melibatkan imbuhan akhir sahaja. Okey. Jadi kita scan lah imbuhan akhir madhi tu. Tiba-tiba dia tambah na. Okey. Tiba-tiba kita kata awak. Macam mana nak jadi awak? Na kat mana? Na jari mana? Jadi kena tengok na tu dekat tapak tangan madhi, di mana na tu berada, imbuhan na. So simple saja. Wait. Na kat mana? Na kat kami. Jadi kami macam mana jadi awak? Kami dengan awak tak sama. Oh, okey. Itu jawapan dia. Individu yang tak sama. Yang satu lagi nama Pak Matahari tu Ustaz? Itu nanti saya sebut lain. Baca dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Okey. Dan yaqulu, mereka berkata, ala Allah, Allah lah. Sebelum tu ada Allah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah apa Allah? Assalamualaikum. Allah juga setiap hari cakap Allah. Ustaz. Kita tak bagi salam dah sekarang ni. Takut nak terima. Saya tak ada Ustaz. Dalam kertas yang saya ni tak ada. Tak ada. Bagi salam tak payah ada terjemahan. Assalamualaikum. Maksud Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah kat situ kan? Ke atas. Ke atas. Oh. Dan mereka telah berkata. Ni tak ada telah. Ni fi'il mudhari'. Dan mereka berkata ke atas Allah dosa kaziba, dosa dusta bukan dosa dusta dan
kamu semua. Tak boleh, salah tu. Salah, okey. Tengok tapak tangan domer, hum kat mana? Hum, mereka. Mereka. Okey, mereka ya'lamun. Mereka mengetahui. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan alallahi, ke atas Allah, al-kazib, bohong, dusta. Ini yang masuk kelas perbualan hari tu, saya tengok ada buat latihan masdar tu kan. Ini masdar ni. Kaziba yakzabu, kazibun, kaziban, pendustaan. Kazaba, mati dia kazaba, telah bohong. Kazib ni dia punya masdar dia. Dia ada alif lam. Bila ada alif lam dia jadi noun semula lah, dia tak boleh jadi kata kerja. Okey, wa yaquluna 'alallahil kazib, dan mereka mengatakan dusta terhadap Allah, pembohongan terhadap Allah. Wa, apa maksud wa di situ? Dan. Wa tu bukan dan. Wa itu wal hal. Padahal. Sedangkan ya'lamun. Apa maksud ya'lamun? Mengetahui. Kita terjemah mengetahui itu, mereka mengetahui itu dah okey dah. Tapi dia tak feel. Nak feel kena kata apa? Dan mereka mengatakan ke atas Allah pembohongan, pendustaan, sedang mereka itu orang yang berilmu, orang yang alim. Ni bukan orang bodoh ni. Orang bodoh, orang jahil lain. Ni orang yang ada ilmu tapi still berdusta, bohong atas nama Allah. Jadi level dia lain ayat ni. Jadi terjemahan ya'lamun dia asal daripada ilmun, perkataan ilmu. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui, mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Okey. Alright. Minta Kak Rudiah mute sekali lagi sebab nak susun balik. Okey. Sebab dia kalau tak mute nanti yang dah bercakap tu dia duduk atas nama dia. Dia tak susun ikut alfabet balik. Okey. Silakan. Ya, Puan Hajah Hamidah kita. Tengok dah tak sabar nak jawab. Yang kedua di bawah Ustaz kan? Okey, Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Dan yaquluna, mereka mengatakan, mata bila hadza ini, wa'du, janji-janji, sesungguhnya kamu semua benar. Okey, dah dekat tu sekali lagi. Yang mana Ustaz? Sekali lagi, terjemah sekali, ulang sekali. Dan mereka mengatakan, mata bilakah hadza ini, wa'du, janji-janji, inna, sesungguhnya, kuntum, kamu semua benar. Okey, terima kasih. Cuma ada sedikit pembetulan di situ. Kita kena bezakan di antara inna dengan in. Di situ nun mati, nun tidak berbaris. Sesungguhnya itu kalau inna. Di sini dia pakai in. In di sini maksudnya apa? Jika. Jika. Sekiranya. Okey. Satu lagi perkataan wa'dun. Janji tu. Dalam ayat kita, perkataan wa'dun itu ada alif lam. Bila dia ada alif lam, dia bermaksud benda yang spesifik. Jadi dalam ayat itu, al-wa'du itu adalah salah satu nama untuk hari kiamat. Hari kebangkitan. Hari yang dijanjikan lah kalau kita terjemahkan. Dia bukan janji biasa. Jadi orang kafir ni dia orang yang sentiasa apa?
Memperlekehkan tanya. Duk kata kiamat. Bila kiamat ni? Kalau betul kiamat, tunjuklah tak jadi lagi. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata bilakah? Mata hazal wa'du, bilakah janji ini? Mana bilakah janji nak berlakunya hari kiamat ini? In sekiranya kuntum adalah kamu semua sadiqin, orang-orang yang benar. Sekiranya kamu semua orang-orang yang benar. Okey. Seterusnya, silakan Puan Siti Hajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, faktubna, maka betul ni, tak tahu. Catatkan. Okey. Ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menjadi saksi. Okey. Terima kasih. Faktubna. Okey, cuba kita buangkan fa tu. Kita buangkan fa. Jadi kita dapat perkataan uktub. Kataba. Ini pun ada dalam latihan tu ya. Macam-macam teori terjemahan saya dapat. Kataba yaktubu. Jadi saya dah bagi option terjemahan. Kataba ni makna asalnya tulis. Tulis boleh, catat boleh. Tapi makna konteksnya kalau yang menulis tu, yang mencatat dan yang telah menetapkan itu Allah, kita terjemahkan menetapkanlah, mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam, telah ditulis ke atas kamu berpuasa. Bukan tulis, telah ditetapkan. Jadi di sini kita ambil makna asal lah, tulis ataupun catat. Kita minta Allah tuliskan ataupun Allah catatkan. Yaquluna, mereka mengatakan, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Fa, maka uktub, engkau catatkanlah, engkau tuliskanlah kami, nama-nama kami yang beriman ini, ma'a bersama asyahidi, orang-orang yang menjadi saksi, orang-orang yang bersaksi. Okey, selesai. Kita minta Tuan Haji Yazid kita, silakan. Ya, Tuan Haji Yazid. Mikrofon. Dah okey? Okey, alhamdulillah. Silakan. Okey. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iz dahaltu jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Itu surat apa tu? Lain macam tu. 13 kan? Kan. 14. Ini buku surat 14 kan? Baris pertama. Wa yaquluna hamsatun sadisuhum kalbuhum. Okay. Silap tak? Sorry. Tak apa. Wa dan yaquluna, mereka berkata, sebahagian luna,
hamsatun. Dah ada belajar bahasa Arab? Ada belajar nombor bahasa Arab? Nombor. Ha? Ada belajar nombor bahasa Arab? Wahid, Isnin, Salasa, 5 Arba'ah. orang. Hamsa 5. 5. 5 orang. Tadi suhum. Okey, Yang dari yang apa? mereka. Okey. Kalbuhum. Anjing. Anjing mereka. Kalbuhum anjing. Anjing Okey. mereka. Ada juga anjing dalam Quran. Alright. Okey. Yang ini kena jumpa cikgu. Cikgu bahasa Arab perbualan lah. Okey. Maknanya kalau boleh dapat nombor 1 sampai 10 pun okey dah. Okey. Cuma bahasa Arab dia macam bahasa Inggeris. Dia ada versi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada versi yang first, second, third, fourth. Hamsa 5. Jadi kalau kita belajar 1, 2, 3 sampai 6, Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah. Nombor 6 Sittah. Di sini dia pakai awal, thani, salis, rabi', khamis, sadis. Sadis tu 6. Yang ke-6. Kalau Sittah tu 6. Kalau sadis tu yang ke-6. Alright. Ini cerita tentang teori berapa orang pemuda kahfi campur dengan anjing. Jadi ayat itu kalau kita tengok dalam tafsir, majoriti dia pegang yang 7 tambah seekor anjing. Kenapa dia pegang yang 7 tu? Walaupun tidak ada kata putus daripada Allah, sebab dalam ayat itu semua tidak ada wa kecuali 7. Wa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka kata 3 orang, 4 mereka anjing. Dia tak ada wa kat situ. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Mereka kata 5, yang ke-6 daripada mereka anjing mereka. Anjing. Tiba-tiba satu ayat saja. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada satu ayat saja yang ada wa. Jadi itu yang kebanyakan mufassir dia pegang 7 tambah anjing seekor. Okey, dalam ayat ini dia tidak ada wa, tapi dalam terjemahan Melayu still kita kata dan lah. Kita kata wa yaquluna dan mereka mengatakan khamsatun 5. 5 orang. Maknanya 5 orang. Sadis yang ke-6. Yang ke-6 dari mereka. Sadisuhum yang ke-6 daripada mereka itu adalah anjing mereka. Kalbuhum, anjing mereka. Okey. Itu teori lah. Okey. Alright. Baris yang seterusnya. Baris seterusnya ni panjang. Saya bacalah. Am taquluna inna Ibrahim wa dia panjang tapi nama je tu. Vocab dia sikit je. Kita dah potong Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Mana tu anggap tak ada lah tu. Itu bonus lah tu. Jadi kalau tak tahu yang mungkin agak susah ialah al-asbab. Asbab ni dia merujuk kepada anak cucu. Anak cucu kepada Yaqub. Keturunan Yaqub. Okey. Kemudian jangan terkeliru dengan perkataan Hudan kat situ. Hudan tu bukan Nabi Hud. Hudan tu Yahudi. Yahudi. Au Nasara. Atau Nasrani. Kristian. Okey. Jadi ayat ini adalah dakwaan orang Kristian bahawa Nabi Ibrahim dan seluruh nabi-nabi yang disebut situ adalah Kristian. Yahudi kata semua tu Yahudi. Okay, dakwaan je lah. Sebab itulah ayat ini dia mulakan dengan soalan. Am itu apa? Am boleh jadi atau. Am boleh jadi adakah. Tengok konteks maksud.
Taquluna. Sekarang kita pergi kepada mudhari' jari tengah bawah sekali. Antum. Ataupun adakah taquluna, kamu semua mengatakan. Adakah kamu semua mengatakan inna, sesungguhnya Ibrahim wa Ismaila dan Ismail wa Ishaqa dan Ishaq wa Ya'quba dan Ya'qub wal asbat dan keturunan dia lah. Kanu adalah mereka Hudan, orang Yahudi ataupun beragama Yahudi, au Nasara, atau beragama Kristian. Sebab kalau kita refer etnik di situ, memang Yaqub tu Yahudi lah secara ethnicity dia. Tapi ini lebih kepada agama. Dia merujuk kepada keyakinan dan agama. Okey. Alright. Kemudian kita persilakan. Ya, Datin Mahiran. Seterusnya. Speaker ni. Maaf Ustaz. Okey. Ataquluna Allah himala ta'lamuna. Kamu semua mengatakan ada A ke depan tu? Adakah? Ya, okey. Adakah kamu semua mengatakan ke atas kepada Allah apa tidak kamu semua ketahui? Okey. Terima kasih. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tanda soal. Ayat tu soalan. Adakah kamu semua mengatakan ke atas Allah itu ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu semua mengetahui, apa-apa yang tidak kamu semua mempunyai ilmu terhadapnya? Tak boleh. Jangan cakap sesuatu yang kita tidak ada ilmu, tidak ada fakta. Okey. Lebih-lebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alright. Seterusnya. Ya, silakan. Dr. Gayah, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang amanu yang beriman, lima, adakah taquluna, kamu semua ketahui? Taquluna. Taquluna. Bukan taqulu tu, taquluna. Taquluna. Kamu semua ketahui. Bukan. Kamu semua katakan. Kamu semua katakan apa yang tidak kamu semua ketahui. Ta'aluna. Lain. Atas tu ta'lamun. Ta'malun. Ini taf'alun. Taf'aluna. Apa yang tidak taf'alu, kamu semua taf'al. Maza taf'al. Kelas perbualan basic soalan. Maza taf'al. Maza taf'alina. What are you doing? Apa yang tidak kamu buat? Sekali lagi. Tidak kamu lakukan. Alright. Ya ayyuhal. Okay, terus. Okay, terus. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang amanu, yang beriman. Lima, adakah? Lima tu kenapa? Oh, kenapa? Dalam perbualan dia pakai versi penuh, limaza. Lima dengan limaza sama. Kenapa?
Kenapa? Okey. Kenapa taquluna, kamu telah berkata, Oh, dia tak ada telah ni fi'il mudhari'. kamu berkata. Tadi. Dia mudhari'. Apa yang tidak taf'aluna, kamu semua ketahui. Kamu ketahui. Kan? Bukan, lakukan. Doing. Laku. Kamu semua lakukan. Tulis kat situ. Cakap tak suka bikin. Soalan daripada Allah. 5. Mengapa? Taquluna, kamu semua berkata. Kamu semua mengatakan ma apa-apa yang la tidak. Taf'aluna, kamu semua kerjakan. Kamu semua lakukan. Okey. Alright. Seterusnya. Puan Hajah Rubiah Said, silakan. Speakernya. Oh, tak hidup lagi. Ada. Okey. Innakum, sesungguhnya kamu semua la taquluna, telah mengatakannya. Fi'il mudhari' tidak ada telah. Sedang ataupun li, sesungguhnya kamu sedang ataupun mengatakannya. Kat mana mengatakannya? Tak, ada li tu. Saya tahu tu. Dia mengelak tu. Dia ada benda yang disengaja sembunyikan tu. Tak, Ustaz, ada li taukid tu. Sesungguhnya ke Ustaz tu? Sesungguhnya kamu mengatakan qaulan, perkataan aziman, ialah yang agung, yang aziman yang agung, Ustaz. Okey. Terima kasih. Azim ni tengok konteks. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif lah. Dalam ayat ini kena tengok the whole ayat lah. Okay. Kemungkinan besar contohnya orang yang mengatakan Allah tu ada anak, Allah itu 3 dalam 1, na'udzubillah. Jadi itu pun termasuk dalam qaulan azimah, ucapan yang besar. Ini bukan main-main ni. Azim ni maknanya ni bukan biasa-biasa ni. Ini bahaya. Jadi dalam ayat itu dia 2 kali dia buat penegasan. Satu inna, satu la tu. La tu benar-benar. Innakum, sesungguhnya kamu, la benar-benar, taquluna, kamu semua mengatakan, kamu semua mengucapkan qaulan azima, kata-kata ucapan yang besar. Boleh jadi besar dosanya, besar implikasinya. Jadi tidak semesti azim itu positif. Ada kalanya azim juga bermaksud benda-benda yang besar tapi negatif. Okey. Baris yang terakhir. Dipersilakan. Tak, kalau qaula tu dia perkataan dusta boleh ke? Tak boleh. Kaulan bukan dusta, tak ada dusta. Kaulan tu dia punya masdar dia. Qala. Sekarang ni muka surat 7 tu kita qala yaqulu. Jadi masdar dia qaul. Qaul tu masdar dia. Okey. Baris yang terakhir. Dipersilakan. Terima kasih, Ustaz. Puan Maisarah Mahmud, dipersilakan. Ya. Dipersilakan. Puan Maisarah. Ya. Tidak ada respon. Puan Hajah Nurisah Syarif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La
aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Ya. Terus. Teruskan. Tidak aku katakan kepada kamu indi di sisi siapa? Ya. Di sisi siapa? Khazainullah. No. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Kan? Belakang tu ada ya tu. Ya tu siapa? Oh. Di sisi aku. Kena sebut aku. Ada ya tu. Alright. Tidak aku katakan kepada kamu di sisi aku khazainullah. Khazanah. Oh ni khazanah. Khazanah Allah. Okay. Dan tidak aku ketahui perkara yang tersembunyi. Alright, terima kasih. Di situ perkataan indah asalnya, indah. Bentuk perkataan indah dia tak boleh berubah baris lah, dia tak ada indu. Cuma kalau dia sambung dengan dhamma di belakang tu dia jadi indi, indana dan sebagainya. Literally kita terjemahkan indah itu di sisi. Tapi ada kalanya dalam terjemahan Melayu, bila dalam soalan perbualan dia kata hal indaka qalamun, dia tak kata adakah di sisimu pen. Di situ dia terjemahkan do you have. Jadi waktu itu terjemahannya ada, walaupun asalnya di sisi. Di sisi itu mana ada dengan saya lah. Jadi sebab itu dia kata la aqulu, tidaklah aku mengatakan lakum kepada kamu semua indi saya ada, saya mempunyai, saya memiliki khazainullah, khazanah perbendaharaan Allah, wala dan tidak a'lamu aku mengetahui al-ghaiba perkara ghaib, dan tidak aku mengetahui perkara yang ghaib. Okey. Seterusnya sikit lagi. Silakan Puan Syahidah Yunus. Ya, mikrofonnya. Okey. Wala aqulu lakum inni malakun. Ya. Dan tidak aku katakan lakum kepada kamu semua. Right. Sesungguhnya aku malak kerajaan memiliki. Kat mana kerajaan tu? Tak tahu Ustaz. Malak ni orang Melayu kata malaikat. Seorang malak, ramai malaikat. Salah kita malaikat seorang, malaikat ramai. Jadi wala aqulu lakum, dan tidaklah aku mengatakan la kepada kamu semua, ini sesungguhnya aku malakun, seorang malaikat. Okey, kembali kepada Puan Maisarah yang sudah menjumpai butang mikrofon. Silakan. Ya, mati semula. Sila on semula. Mikrofon tidak hidup.
button tu. Ya, mati semula. Tidak hidup. Sekarang? Okey. Okey. Sekarang okey? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatazkuruna ma aqulu lakum. Maka ni first kamu semua akan mengingati apa yang aku bagi tahu kamu semua. Aku berkata pada kamu semua. Aku bagi tahu kamu semua. Okey. Terima kasih. Fasatazkuruna. Ini daripada zakara. Zakara telah mengingati. Mudhari'nya yazkuru. Dalam ayat ini kita pakai antum. Tazkuruna. Kemudian kita tambahkan sin di hadapan. Akan. Fa maka satazkuruna. Kamu semua akan mengingati. Kamu semua akan mengenang. Ma apa-apa yang aku katakan lakum kepada kamu semua. Okey. Wa naqulu lillazina zalamu zuqu azaban nar. Wa naqulu, dan kami berkata, kami mengatakan li bagi allazina orang-orang yang zalamu, mereka telah zalim, mereka telah menzalimi diri mereka sendirilah. Zuq, di sini kita pakai amar antum. Zuku, kamu semua rasakanlah. Rasakanlah kamu semua azaban nar, azab api neraka. Okey, saya habiskan sampai buku surat 15 saja. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Wa dan sa'akan naqulu, kami katakan, kami mengatakan, dan kami akan mengatakan lahu kepadanya min daripada amrina urusan kami, perintah kami, arahan kami, yusra yang mudah, yang mudah-mudah, yang senang. Inna ma'al usri yusra. Okey, kemudian second last, kul katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Cuba tengok terjemahan literal dulu, nanti kita fahamkan makna konteks dia. Inna sesungguhnya, hudallah petunjuk Allah itu, huwa ianya adalah al-huda petunjuk. Kul katakanlah, inna hudallahi sesungguhnya petunjuk Allah itu, huwal huda dialah petunjuk. Kalau tak berapa faham di situ, tulis saja ungkapan yang seolah-olah sama yang Mak Saleh kata apa. Katakan orang langgar SOP, langgar arahan dan sebagainya. Katakan tidak ada budi bicara, tidak ada apa-apa. Apakah ungkapan yang dikatakan? The law is law. Law is law. Jadi soalan gitulah. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu dialah sebenar-benar petunjuk. Itu maksud dia. Kemudian yang terakhir, kita dah masuk amar. Start daripada kul inna hudallah tadi, kita dah habis mudhari', kita dah masuk amar. Okey, jadi yang terakhir, yas'aluna, mereka bertanya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, an tentang al-khamri, arak.
wal maisir dan judi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, pada kedua-duanya. Di dalam kedua-duanya arak dan judi tadi ada ismun kabir, dosa yang besar. Wa manafi'u, dan manfaat-manfaat linnasi, bagi manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, pada kedua-duanya ismun kabir, dosa yang besar, wa manafi'u, dan manfaat-manfaat linnasi, bagi manusia. Cuma ayat itu jangan disalah faham, kena lihat asbabun nuzul, sebab turun ayat dan sebagainya. Jadi majoriti para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat fasa pertama pengharaman arak dan judi, belum ada keputusan lagi. Ini hanya sebagai pemberitahuan sahaja. Maknanya digambarkan manfaat pun ada, dosa pun ada, negatif ada, positif ada. Dia tidak ada pemberitahuan halal dan haram di sini. Seolah-olah tulis kat situ, lu fikirlah sendiri. Fikir sendirilah, timbang sendiri mana yang banyak mudarat ke manfaat. Okey. Jadi ayat yang haram nanti stage yang seterusnya. Ini bukan stage pengharaman. Okey. Jadi alhamdulillah kita habis sehingga muka. Ya. Aku tanya sikit. Ayat sebelumnya, qul inna hudallah huwal huda tu. Hu yang huwal huda, hu tu berujuk pada Allah ke? Dia apa? Dia Allah ke? Merujuk kepada apa? Merujuk kepada petunjuk Allah. Petunjuk kepada Allah. Maknanya panduan Allah. Okey. Jadi ada baki lagi 16 dan 17 InsyaAllah untuk stop bacaan seterusnya saya dah forward kepada Puan Nazir Roziah. Ada 2 set lagi. Maknanya kita setelah kita melalui beberapa set terjemahan ni, maknanya masih ada ruang untuk penambahbaikan, terutama dalam menentukan siapa ditujukan fi'il tersebut. Vocab tak ada masalah. Vocab ni biasalah. Kalau kita tak tahu, kita kena tengok kamus, kita kena bagi panduan. Sebab vocab ni kadang-kadang kita benda baru tapi yang kita nak fokus tu tangan. Dia punya perubahan tu. Kalau dia mati, dia pergi kat mana, dia pergi kat mana. Itu yang penting. Tapi kalau sesekali tak dapat perkataan yang first time dengar macam asatirul awalin, itu tak apa. Itu apa bahasa pun, new vocab, kita kena buka kamus, kita pun tak boleh nak hafal. Tapi yang kita nak highlight ialah kita punya penggunaan jari-jari tu. Perkataan fokus kita ialah qala yaqulu qul la taqul. Jadi maknanya kalau diubah itu pastikan kita bersedia, kita boleh terjemahkan sama ada saya, kami dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita sambung pada sesi yang seterusnya, sesi yang akan datang insya-Allah. Nanti untuk nota baru, nanti Puan Nazir Roziah akan berhubunglah dengan kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Roziz.